Okey, hai, Assalamualaikum. Masuk kelas cikgu. Okey, kelas setiap petang Jumaat jam 3 petang cikgu akan bersiaran secara langsung lah, live di FB. Okey, bersama Cikgu Umi. Hari ini cikgu nak bagi ilmu, satu lagi ilmu. Dan kalau minggu lepas cikgu bagi ilmu tentang biar water, dan sebelum tu lagi cikgu bagi ilmu tentang pelapik tilam, teraputik Kontiago. Dan hari ini cikgu nak bagi ilmu yang sangat-sangat orang kata memang best lah. Okey, jadi siapa yang baru masuk tu, jom join kelas cikgu untuk 30 minit. Okay, stay tune. Kita tunggu dulu kawan-kawan kita masuk kelas pada petang Jumaat yang barokah. Kalau di negeri Kelantan, hari Jumaat kita ramai di kalangan kita yang cuti daripada bekerja lah, yang santai-santai. Dan apa salahnya kita join ilmu ini, dan mungkin ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat kita gunakan. Dan terima kasih juga kepada mereka yang selalu bersiaran bersama Umi, dan ada juga yang mengikuti siaran ataupun channel Umi YouTube Cikgu Umi, yang Umi paparkan, yang Umi bincangkan tentang hal-hal berkaitan dengan produk-produk Zulian yang terkini ataupun yang terdahulu lah. Dan mereka yang baru masuk tu, sila masuk, join kelas cikgu pada hari ini. Kita bersiaran dengan tajuk isu terhangat. Okey, isu terhangat. Apa dia isu terhangat tu cikgu? Cikgu guna bahasa baku ya? Okey, cikgu guna bahasa baku sebab kebanyakan daripada kita ni, friend cikgu, bukan sahaja berasal daripada negeri Kelantan. Jadi kita campur-campur lah penggunaan bahasa, sama ada bahasa Malaysia baku ataupun saya gunakan juga sedikit dialek Kelantan. Okey. Terima kasihlah yang baru join. Jangan lupa untuk share ilmu ni. Share ilmu cikgu, dan mana tahu orang kata dengan ilmu ini memberi kita rezeki yang lebih luas lah, terutama kepada downline cikgu tu. Downline cikgu, bisnes partner cikgu yang mengikuti siaran pada hari ini. Dan kita akan bersiaran insyaAllah setiap Jumaat sepanjang PKP ni lah. Kalau sebelum PKP kita ada kelas di agensi, dan ketika ini PKP disambungkan sehingga 18 hari bulan, maknanya kita kena bekerja daripada rumah lah, dan hari Jumaat insyaAllah setiap minggu cikgu akan kongsi, share tentang produk-produk Zulian. Jadi mereka yang baru mengikuti siaran cikgu, nama saya Puan Hajah Umi Zuniati Nurbaya, dan dalam Zulian saya dikenali sebagai Demonstrasi Manager Cikgu Umi. Dan dalam Zulian semenjak tahun 2013 lagi, masih lagi baru, dan saya pun masih belajar, dan insyaAllah lah untuk sekian kalinya kita kongsi ilmu pada hari ini berkenaan dengan emas Zulian. Dan kepada mereka yang baru join, sila masuk. Sila masuk kelas cikgu, kelas free cikgu ni. Cikgu sentiasa buat setiap hari Jumaat jam 3 petang sehingga dalam setengah jam gitulah. Okey, mereka yang baru masuk tu, okey, join kelas cikgu. Hari ni cikgu nak bercakap tentang barang kemas fashion daripada syarikat Zulian. Okey, barang kemas fashion daripada syarikat Zulian yang kita memang semua dah kenal semua. Kalau sebut tentang Zulian memang kita kenal, dan tak payah sebut lah. Sebab orang kata, kalau orang tua kata, tak payah cakap lah pasal Zulian ni, aku dah kenal dah. Lebih kenal daripada kau sebelum kau lahir lagi. Nak betapa lama dah syarikat Zulian dalam industri barang kemas, saluran emas 24K semenjak tahun 1989 lagi. Hari ni Umi nak bincang pasal isu yang terhangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Samila, Muhammad Yusof. Terima kasih kerana bersiaran pada petang ini. Nama saya Puan Hajah Umi Zuniati, dan hari ini saya nak bincang pasal isu terhangat berkaitan dengan emas Zulian. Okey, mungkin di luar sana ada di kalangan kita yang pernah menggunakan barang kemas Zulian, ataupun orang kata masih tidak kenal lagi, terutamanya generasi yang baru-baru ini. Dan ada juga di antara kita ni yang pernah menggunakan barang kemas Zulian tetapi tidak tahu secara terperinci apa itu barang kemas Zulian. Jadi di samping Umi bincang pasal isu yang terhangat ni, Umi akan selit juga tentang konsep barang kemas Zulian supaya kita ambil maklum, ambil pengajaran, dan kita lebih kenal tentang produk-produk Zulian. Gitu. Jadi bisnes partner Umi yang baru tonton tu boleh tulis nombor WhatsApp masing-masing lah di bahagian ruangan komen tu, sebab Umi tak pinkan nombor WhatsApp Umi, nak bagi peluang kepada mereka yang memang sememangnya ahli Zulian, boleh saja hantar komen, letak aja nombor WhatsApp masing-masing. Jadi ini ada terbuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ina Nur Farhana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersiaran. Jangan lupa untuk share di setiap grup supaya ilmu ini tersebar. Kita tak tahu, mungkin ada rezeki kita lah. Jadi cikgu hanya menyampaikan ilmu sahaja. Okey, baik, hari ini kita nak bincang pasal isu yang terhangat sebab sudah 5 minit pertama.
Isu terhangat berkaitan dengan emas Zulian. Okey, yang pertamanya ialah bila kita nak kita berdepan ataupun kita sendirilah. Kita sendiri yang belum lagi menggunakan barang kemas Zulian ataupun guna sekejap, lepas tu dalam masa seminggu tak nak guna, mungkin ada sebab-sebab tertentu. Hari ni kita nak kupas apa isu yang terhangat kalau kita nak berdepan dengan customer ataupun dengan sesiapa sahaja ataupun kita sendiri memberi pelbagai alasan kenapa tidak mahu menggunakan barang kemas Zulian. Okey, yang pertamanya ialah apa isu yang terhangat ialah bila kita nak pakai sendiri ataupun kita nak jual akan ada isu gatal. Okey, isu gatal. Isu gatal ni satu isu yang betul-betul kata top lah kita pergi mana-mana bila kita nak menjual ke ataupun kita sendiri nak pakai, kita akan kata gatal lah pakai emas Zulian ni, pakai 2-3 hari rasa gatal. Jadi hari ni saya nak kupas sedikit, dia ada 4 isu tapi saya nak kupas yang pertama berkenaan dengan gatal. Okey. Gatal ni sebenarnya bergantung kepada dua keadaan. Okey, dua keadaan dengan baik-baik. Yang pertamanya ialah mungkin berkaitan dengan kulit kita yang alergik. Maksudnya ialah kita tak boleh menggunakan sebarang barang kemas, sama ada tak kira barang kemas Zulian ataupun barang kemas yang berada di pasaran sana. Maknanya masalah itu berpunca daripada kulit kita sendiri. Kulit kita mungkin alergi ataupun sebagainya. Dan selalunya Umi jika berjumpa dengan customer, mereka akan cakap gatal. Dan Umi akan tanya gatal tu bila. Dia akan bagi tahu gatal tu lama dah, dalam 10 tahun, 15 tahun dulu. Dan selalunya perakhirannya bila benda tu dah lama, dia akan cakap benda tu dah lama dah, mungkin sekarang ni kulit dia dah jadi baik, tidak alergik lagi. Jadi punca utama kenapa gatal ialah kerana kulit kita alergik. Naknya selesaikan masalah itu, maknanya kita kena tingkatkan sistem imun kita dengan mengambil produk-produk pemakanan yang lain gitu. Okey. Dan satu lagi masalahnya berkaitan dengan gatal ni, kebanyakannya mereka memberi alasan bahawa tak boleh nak pakai barang kemas Zulian. Tapi kalau pakai barang kemas lain, okey je, elok je, tak gatal. Dan untuk makluman penonton di luar sana yang mungkin baru kenal emas Zulian ataupun yang dah lama kenal emas Zulian, okey, untuk pengetahuan semua puan-puan yang berada di luar sana, okey, ni adalah contoh, agak nampaklah koleksi Umi ni kan, letak sebelah kanan ni. Okey, ni adalah contoh barang kemas Zulian. Ni adalah barang kemas Zulian dan untuk pengetahuan semua, ia disadu dengan lapisan emas 10 ataupun emas 24K. Jadi kalau orang kata bagi alasan gatal, sebab dia tak tahu sebenar. Dia tak tahu buatan asal emas Zulian ini. Dan di dalamnya adalah solid alloy. Okey, solid alloy ni adalah gabungan 2 ataupun 3 jenis logam yang bila dicampur ia menjadikan emas ni tahan lama, ia tidak berkarat, dia tidak menggelupas dan tidak akan mudah pecah dan sebagainya. Itu sifat solid alloy. Di luarnya adalah lapisan setebal 0.5 mikron ataupun 5 helai kertas tisu yang dimanfaatkan disadu dengan emas 10. Jadi kalau misalnya ramai di kalangan kita yang mengatakan tak boleh pakailah emas Zulian sebab ni sebenarnya tak kenal apa buatan sebenar emas Zulian. Bila kita tahu ia disadu dengan emas 10 atau emas 24K, maka emas 10 atau emas 24K adalah emas yang paling tulen. Tulen ni maksud dia 99.9% adalah emas tulen yang diambil daripada jongkong emas. Tapi sadurannya adalah setebal 5 helai kertas tisu ataupun 0.5 mikron. Jadi bila kita tahu barang kemas Zulian diperbuat daripada ataupun disadu dengan emas, kita mungkin berfikir 2 kali nak bagi alasan gatal tu. Gatal tu, Pak, gatal. Sebab sebelum ni kita bagi alasan sebab kita tak tahu ia disadu dengan apa. Mungkin kita ingat besi ataupun tembaga ataupun jenis-jenis logam yang lain. Okey, terima kasih mereka yang menonton. Jangan lupa untuk share share sebab perkongsian ilmu ni sangat-sangat bermakna dan mana tahu rezeki anda adalah salah seorang pengguna ataupun ahli Zulian, mana tahu dengan penyampaian ilmu pada petang ini memberi rezeki kepada anda. Amin. Dan seterusnya ialah tu yang pertama. Okay, yang pertama berkenaan dengan kulit gatal. Tak habis lagi kulit gatal ni. Okey. Pertama tadi sebab alergi. Okey. Yang keduanya ialah dia gatal sebab telah lama menggunakan barang kemas Zulian. Contohnya dalam 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dan selalunya Umi akan risik lah tanya customer tu bila dah pakai, lama dah ke pakai ataupun baru pakai. Dia kata lama dah pakai dah, 4-5 tahun. Tapi dulu masa-masa baru mula-mula beli tu tak rasa apa pun pakai. Tak rasa apa pun. Tapi bila dah lama ni rasa gatal lah. Kenapa Ke tak elok ke macam mana? Dia gini konsep barang kemas Zulian. Okey, barang kemas Zulian memang kena cuci. Kita andaikan kalau kita ni
tubuh kita kan. Tubuh kita pun kena mandikan selalu, kena digosok-gosok sental-sental, daki tu kan. Barang kemas zulian tu macam tu juga. Jadi kalau kita guna 4-5 tahun tidak dicuci dan tidak dimandikannya, apa yang berlaku kepada emas kita, emas zulian kita? Yang pertamanya ialah bila kita pakai lama-lama, kita tak cuci, kita tak sadu sekalipun, ia akan bahagian lapisan luar tu ia akan terhakis dengan sendiri. Maksudnya ialah dia akan meninggalkan solid alloy di dalamnya. Dan solid alloy tu yang menyebabkan kita punya kulit tu rasa gatal. Jadi nak selesai masalah tu mudah saja. Pertama sekali, setiap 1 bulan kita kena cuci barang kemas zulian. Cuci macam mana? Sabunkan dia. Jadi nak lebih baik lagi, gunalah sabun extra wash ataupun menggunakan body shampoo daripada syarikat Zulian lah, sebab ia tidak mengandungi toksik ataupun bahan kimia. Jadi sabun-sabunkan, sabun ni pakai kan, sabun lah, mandikan dia dengan shampoo badan ataupun kita rendam di dalam air extra wash. Air tu kita guna air panas. Kemudian dalam setengah sudu kecil kita masukkan dalam semangkuk air panas tu, basuh biasa bati, baru kita masukkan barang kemas kita. Ia bukan saja sesuai untuk barang kemas zulian dan semua barang kemasnya sesuai. Jadi tak payah nak digoreng di kedai. Jadi sebulan sekali buat dengan cara itu, jadi barang kemas kita akan sentiasa berkilau dan bersinar. Comel. Jadi setahun sekali pastikan kita menyadur barang kemas kita tu. Menyadu di mana? Kita letak ataupun tinggalkan di agensi, tapi ada bayaran lah yang dikenakan. Di agensi, dan agensi akan hantar ke HQ, kilang kita di Penang lah. Kilang kita di Penang, dan jangka masa penyaduran tu adalah selama 1 bulan. Sebab bukannya kita saja nak disadu, ramai nak sadu. Ni dekat raya dah ni Dekat raya ada dalam 69 hari lagi nak raya. Jadi pengguna zulian di luar sana, jangan lupa sadu balik barang kemas anda. Nanti anda boleh pakai raya ni. Okey, walaupun dalam PKP tak apa. Okey, tu yang pertama. Okey, yang kedua, isu yang paling terhangat ialah berkaitan dengan emas zulian, iaitu tak boleh gadai, tak boleh jual. Apa nak beli tak boleh gadai, tak boleh jual. Ni isu yang memang hangat di pasaran. Kalau pergi mana-mana pun memang itulah, tak boleh gadai, tak boleh jual, tak boleh gadai, tak boleh jual. Okey, sekarang ni Umi nak bentangkan kenapa tak boleh gadai ataupun tak boleh jual barang kemas zulian di pajak gadai, di bank ataupun di kedai-kedai emas sahaja. Maksud dia ialah kita boleh gadai, kita boleh jual untuk orang perseorangan. Tapi memanglah kalau kita nak jual, nak gadai di bank ataupun pajak gadai konvensional ataupun Rano ataupun di kedai-kedai emas, memanglah orang tu tak ambil. Sebab ni ada beberapa sebab kenapa mereka tak nak ambil. Jadi hari ni Umi nak pastikan supaya kita faham benda ni dan jangan bangkitkan lagi isu pasal gadai dan jual ni deh. Okey. Yang pertama ialah kenapa tidak boleh digadai dan tidak boleh dijual di 3 tempat tersebut. Tapi masih lagi boleh digadai, dijual untuk orang perseorangan. Okey, macam mana kita nak gadai untuk orang perseorangan? Sebagai contohnya, Umi ada banyak ni kan. Ada banyak ni barang kemas zulian dalam satu bekas macam ni. Dan pada waktu itu Umi kesuntukkan duit. Maksudnya tak ada duit. Jadi Umi bagi tahu rakan, kata, "Mu ada duit sebanyak 5,000, aku nak pinjam." Aku nak pinjam, tapi sebagai gadaian, cagaran ni ialah letak seberkas emas ni untuk dia pegang. Ni cagaran ataupun gadaian kita panggil. Dan proses tu berlaku selama 3 bulan. Maksudnya dalam masa 3 bulan aku bayar duit kau. Lepas aku dapat ni sekian-sekian ke bonus ke apa, aku bayar duit kau. Gitu. Tu adalah kita panggil gadaian secara orang perseorangan. Jadi kalau kita nak jual pun boleh. Umi nak jual barang kemas Umi ni boleh je nak jual, tak ada masalah. Tapi kalau nak jual di pajak gadai, memanglah benda ni tak laku. Dia tak nak benda ni. Bukan saja emas zulian dia tak nak. Emas yang emas 75, emas 85 pun sekian-sekian bank Rano ataupun pajak gadai saja yang terima. Selalunya mereka pilih-pilih emas. Emas 9 ke, emas 916 ke, emas 95 ke, dia pilih-pilih emas. Maknanya bukan semua jenis emas yang mereka terima untuk digadai ataupun dijual. Itu kena yakin deh. Okey, itu adalah isu berkaitan dengan gadai ataupun jual. Tapi kenapa barang kemas zulian tidak boleh digadai ataupun dijual di 3 institusi berkenaan itulah, di Bank Rano ataupun pajak gadai komersial ataupun di kedai emas, kerana ada beberapa sebab. Kena faham sebab tu. Okey, sebab yang pertamanya ialah kenapa tak boleh nak gadai tu. Letak sajalah. Okey.
Sebab yang pertama ni ialah kenapa barang kemas Zulian ni tak boleh nak gadai dekat dengan bank, Rano ataupun pajak gadai konvensional. Sebab pertama ni ialah kerana lapisan emas ni hanyalah 10%, sedikit saja, iaitu setebal 0.5 mikron sahaja. Maksudnya ialah nipis lah benda tu kan, ataupun 5 helai kertas tisu yang dimampakkan. Jadi benda yang nipis, benda yang sedikit ni memanglah kalau kita nak gadai di 3 tempat tu memanglah mereka tak terima. Tu secara logiknya. Okey, kemudian seterusnya kenapa barang kemas Zulian ni tak boleh digadai, dijual di 3 tempat tu? Ialah kerana harganya murah lah, di antara 50 hingga dalam RM560 saja. Jadi kalau misalnya kita nak jual yang ni kan, yang ni dalam 300, yang ni sekejap nak ambil yang paling murah. Okey, yang paling murah dalam RM300, contohnya yang ni dah. Dalam RM300 kita nak pergi gadai, di pajak gadai, memang tak logik lah. Mesti dia tengok token, tengok kita atas bawah betul ke kita ni. Jadi kalau benda ni berharga RM3,000, RM4,000 atau RM10,000, memang logik kalau kita nak pergi gadai di kedai emas. Tu tak? Logik tak? Logik. Terima kasihlah kepada mereka yang baru bersiaran pada petang ini dan santai-santai bersama Cikgu Umi. Cikgu nak bagi ilmu tentang barang kemas, tentang barang kemas Zulian. Okey, ni saya nak tunjuk koleksi saya ni sikit-sikit, tak banyak mana, tapi saya pun selama 7 tahun nak bagi tahu betapa taksub je terhadap barang kemas Zulian. Kenapa? Sebabnya bila pergi kedai emas kat luar Kota Baru ataupun kat luar sana, kadang-kadang boleh tengok harga beribu-ribu, 4,000, 5,000, rasa macam ya Allah, memang rasa nak benda tu, tapi bila fikir banyak benda aku nak buat dengan duit ni, nak buat tu, nak buat ni. Jadi bila jumpa dengan Zulian tahun 2013, saya ni nak kata gemar kepada barang kemas tidak juga. Tetapi adalah kita kan kaum perempuan ni memang tidak boleh dipisahkan dengan barang kemas. Sama ada emas ataupun perak adalah perhiasan untuk kaum wanita. Bila jumpa dengan barang kemas Zulian, ya Allah ya Tuhanku, rasa macam kata pelepah angin dah. Pelepah angin belipas so. Ya. Okey, terima kasihlah pada mereka yang baru bersiaran santai-santai bersama Cikgu Umi. Okey, tu kenapa tak boleh gadai ataupun jual. Okey, saya dah beritahu dah sebab apa dah. Okey, yang ketiga ni ialah perkara yang ketiga. Sekejap lagi soalan dah. 10 minit sebelum Umi tutup majlis kita, kelas kita, Umi buka soalan kepada mereka yang nak tanya apa-apalah. Okey, yang ketiga ni ialah orang kata mahal. Mahalnya mahal juga lah Mas Zulian. Mahalnya Mas Zulian, mahal dan mahal sebenarnya adalah subjektif. Subjektif maksudnya ialah mungkin setengah orang kalau dulu nak pergi ke kedai emas, barang dalam 2, 3, 4,000, 5,000 rasa mahal, tapi bagi orang lain benda tu mungkin rasa murah bagi dia. Ini yang kata berbentuk subjektif, maknanya bergantung pada orang tu lah. Dia punya kedudukan keuangan. Mungkin orang rasa murah, mungkin orang rasa mahal dan sebagainya. Tapi bagi Umi, sejak tahun 2013 Umi guna barang kemas Zulian, Umi rasa barang kemas Zulian paling murah. Kenapa? Kenapa barang kemas paling murah? Okey, nak susun ni. Jadi ni lah guna benda ni nak susun sebenarnya. Okey, kita letak satu-satu biar ya Allah ya Tuhanku, kenapa banyak sangat ni dah? Ya Allah ya Tuhanku. Tapi taklah mahal mana pun, tak mahal mana nak dibandingkan dengan yang ada di pasaran, tak mahal. Okey, kenapa isu tadinya ialah yang mahal tu. Kenapa? Tapi bagi Umi barang kemas Zulian sebenarnya tidak mahal. Kenapa? Gini sebabnya ni. Dia ada sekeping kad ni. Ni adalah kad waranti barang kemas Zulian. Gambar macam ni. Kadang-kadang dia tukarlah ni yang keberapa edisi dah tergambar ni. Ni adalah kad waranti Zulian. Kad waranti Zulian adalah tanpa had masa. Maksudnya tidak ada had masa. Selagi jangan hilang kad ni lah. Jangan hilang kad ni dan jangan hilang barang kemas ni. Kalau hilang barang kemas pun nak buat apa kad ni dah. Okey, jangan hilang barang kemas dan jangan hilang kad waranti. Kad waranti ni adalah kebenaran untuk kita saldo secara percuma emas 10 ataupun emas 24K. Ni kad ni. Tapi kad ni kalau tak ada tag harga sini tak laku ni. Jadi kad ni mesti bersama ditampalnya kad tag harga. Sekejap nak ambil. Santai-santai bersama Cikgu Umi. Makan kopi saya ke apa tu. Okey, ni contoh tag harga. Pastikan bila kita beli di mana-mana agensi ada benda ni lah. Kalau benda ni kita bagi tag harga dan ada harga senar harganya. Jangan buang benda ni. Jangan buang. Jangan lepas pada pergi agensi tu tak diberitahu, kita pun terus kerat tag, lepas tu buang ni. Lepas tu bila time nak saldo mulalah. Jadi tag ni perlu dilekatkan di sini. Dia dah buat dah. Ni. Nampak bujur macam ni, macam telur ni.
Tap kat situ. Ni stiker. Boleh di bukan koyak, dia boleh ditampal. Ada stiker belakang tu. Tampal kat situ. Ni sebenarnya. Ini yang saya katakan bahawa barang kemas Zulian memang betul-betul murah. Sebab apa? Sadu secara percuma emas 10. Yang kita bayar hanyalah pengangkutan sahaja. Jadi barang kita, kalau dengan kita selama 15 tahun, 20 tahun, dia masih lagi baru. Masih lagi baru sebab setiap tahun kita hantar sadu kan, dapat yang cantik. Setiap tahun sadu balik, dapat yang cantik. Mana ada servis macam tu? Tuduh nipu dah. Bila dah buruk, tak nak tukar baru dah ni. Kena beli yang baru. Dah tak ada waranti. Mesin basuh 3 tahun je paling lama. Kemudian peti pun ataupun TV dan sebagainya pun dalam 3 tahun saja. Paling lama pun 5 tahun. Tapi barang kemas Zulian tanpa had masa. Maksudnya ialah selagi dekat, selagi tu kita boleh sadu secara percuma. Tu nak menunjukkan bahawa barang kemas Zulian amat murah. Tak ada lagi ni. Servis memang tip-top. Tak jumpa lagi. Saya tak jumpa lagi produk ataupun apa saja yang kita beli, dia punya waranti dia seumur hidup. Gitu. Tapi kena simpan baik-baik, jangan bagi hilangkannya. Jangan letak merata, letak elok-elok dalam beg ke, dalam album dan sebagainya. Nanti bila time kita nak sadu tu, mudah. Jadi free lah. Tu kenapa tidak mahal. Kemudian harganya mampu milik paling murahnya RM50 dan yang paling ramai yang paling mahalnya dalam 500 dekat-dekat 600 gitu saja. Maknanya kita ada pelbagai pilihan. Nak yang murah ke, nak yang mahal sikit ke. Janji benda tu ada kad waranti, kita boleh sadu percuma sepanjang tahun lah, 1 kali setahun percuma tu. Tu adalah benda yang kata servis yang paling sempurna tip-top daripada syarikat Zulian. Okey. Tu adalah tentang harga ataupun mahal murah barang kemas Zulian bergantung pada kita. Tapi jika kita dah faham, kita dah tahu keadaan konsep barang kemas Zulian yang mahal tu, tak terasa sangat dah. Gitu. Okey. Kemudian seterusnya, lama dah saya bersiaran ni, lebih kurang 20 minit dah saya bercakap dah. Okey. Kemudian seterusnya ialah isu-isu yang terhangat, iaitu adakah tahan lama, adakah mudah luntur, kalau kena air masin macam mana? Tu soalan-soalan. Macam mana nak jawab tu? Nak jawab macam mana nak jawab Okey, tahan lama, adakah mudah luntur? Okey, tahan lama memang tahan lama. Tapi bergantung kepada cara penjagaan kita. Maksudnya ialah ini ada beberapa koleksi yang lama. Nanti nak cari di mana dah ni koleksi yang orang kata memang lama lah. Memang lama. Letak situ dah. Okey, ni contoh lama. Ni ada koleksi yang lama. Koleksi lama yang Umi ambil daripada adalah customer. Customer tu dia tak nak benda ni. Dia tak nak benda ni, jadi Umi beli dengan dia, lepas tu sadu balik. Kemudian benda tu dia beli dalam tahun 90-an gitu lah. Masih lagi cantik. Comel tak? Ni. Comel lagi. Tak sampai itu lagi. Ada lagi 1-2 koleksi yang lama-lama. Yang ni nak bercakap pasal tahan lama ni lah. Yang lama-lama ni pun lama juga ni. Okey. Mana lagi yang lama-lama yang orang kata bila tengok benda ni kan, baru kita rasa yakin dah. Ya Allah, ya Tuhan, aku lamanya nak bagi tahu betapa tahan lasatnya barang kemas Zulian, tapi bergantung kepada penjagaan kita. Itu sangat-sangat penting. Di awal siaran tadi Umi dah bagi tahu macam mana cara nak jaga emas Zulian kan. Emas Zulian kena selalu dicuci. Macam tu badan kita juga kan kena selalu dimandikan, disabunkan. Emas Zulian pun macam tu. Dah jatuh dah satu. Okey. Dan kemudian macam mana pula? Adakah mudah luntur dan sebagainya? Okey, ni satu konsep yang Umi nak terangkan kepada semua. Ada setengah daripada kita nak mudah. Maksudnya ialah dia dah beli, dia pakai barang kemas Zulian, kemudian dia sadu barang kemas Zulian ni di kedai-kedai emas. Ni adalah salah satu kesilapan mak-mak besar lah. Mak-mak besar. Sedangkan syarikat Zulian dah bagi tahu servis paling tip-top ataupun penyaluran emas 24K secara percuma. Syarikat Zulian dah wawarkan benda ni, tapi sebab kita nak mudah, kita nak cepat, walaupun harga mahal sikit kan bila nak sadu ke kedai emas dalam RM40, RM50. Jadi kita sadu barang kemas Zulian di kedai-kedai emas. Dan untuk pengetahuan semua, memang tak boleh nak sadu di kedai emas sebab pembuatannya adalah sangat-sangat berbeza dengan syarikat Zulian. Yang di kedai emas tu lain cara buatannya. Yang syarikat Zulian lain cara buatannya, tak sama. Teknologi ni tidak sama. Jadi bila kita sadu barang kemas Zulian, kita nak mudah kan. Nak tunggu nak sadu dekat HP lama sebulan, kita pun ambil jalan pintas pergi sadu di kedai-kedai emas. Okey. Kaedah pembuatannya berbeza. Kaedah pembuatan penyaduran barang kemas Zulian menggunakan kaedah elektrolisis, itu menggunakan kaedah sains, celup, rendam dalam air emas.
dalam emas 10. Tapi kaedah yang digunakan oleh pembuatan emas, kaedah lain melalui pembakaran dan sebagainya. Penyalaan api itu itu tidak sama. Jadi bila kita mula-mula memang cantik barang kemas kita bila disadu di kedai emas, tapi dalam tak sampai sebulan barang kemas Zulian akan bertukar menjadi tidak cantik lah, mengelupas dan hitam. Jadi rosak dah benda kita. Tu kena ingat. Kena pastikan, kena ingat, kalau nak sadu barang kemas Zulian, kena pergi ke agensi-agensi yang berdekatan lah. Yang berdekatan dengan tempat kita. Kemudian, satu lagi ni adalah berkenaan dengan, boleh tak kalau barang kemas Zulian ni kena air masin dan sebagainya. Benda ni sebenarnya kalau ginilah, barang kemas Zulian ni tujuannya kita beli adalah untuk perhiasan. Maksud dia perhiasan, dia beza dengan kita pakai baju pastel ataupun kain batik pastel tu ke. Dan kita nak pergi ke duri dan sebagainya, kita pakailah cantik-cantik pakai baju pastel. Kalau duduk kat rumah, macam mana cara gaya kita pakai? Kita pakai, kalau saya yang suka pakai kaftan. Saya lebih suka pakai kain sarung ataupun baju kurung, baju kedah tu lah. Macam tu style saya kat rumah. Beza. Kita nak ke kedai, kita pakai macam ni. Kita nak duduk kat rumah, kita pakai macam ni. Jadi barang kemas Zulian ni pakai untuk perhiasan. Maksudnya lah, time kita nak keluar, time kita nak pergi mana-mana ke, tak kira lah nak santai mana-mana, nak pergi kerja ataupun kita nak ke kenduri sebagainya, kita pakai barang kemas Zulian sebagai perhiasan. Lepas tu bila time kita balik, kita buanglah benda ni. Mungkin buang maksudnya ambil dan simpan di tempat yang sesuai. Tetapi ada setengah barang kemas Zulian boleh digunakan sebagai basahan kita panggil. Macam yang pakai ni pun boleh. Yang ni memang tahan lasak kita panggil rantai gajah. Yang ni rantai gajah, tahan lasak maknanya kita boleh buat ia sihir ataupun basahan. Tetapi kalau air masin ni saya nak bagi tahu bahawa tidak berapa digalakkan. Bukan kata tak boleh, tak berapa digalakkan kalau kita sayang barang kemas kita. Kalau umi saya dah nak kena beli 200, 300, 400, 500 lepas tu nak celup dah air masin tu ke. Buat sekejap, simpan dalam beg. Gitu supaya benda tu tahan lama. Tak rugilah kita ke. Kita kejap baju buangnya, bukan ni payah buang sekejap je. Letak dalam beg. Pergilah main air laut ke sebagainya. Okey. Dan seterusnya ialah okey, dah. Ni 3.30 dah. Cepat. Kalau kacik sebentar je. Okey. Ada soalan tak? Kau ada soalan? Boleh dikemukakan. Nak tanya aku nak apa? Bagi mereka di luar sana yang baru ataupun yang dah lama guna barang kemas Zulian ataupun yang baru nak kenal barang kemas Zulian, nak beli kat mana. Dan di Kota Baru ni ada 2 agensi, iaitu sama ada di agensi Kota Baru, iaitu bersebelahan dengan kedai perabot Makazo, iaitu di Lundang, dan satu laginya ialah di Pasir Tumbuh. Jadi tak kira lah sama ada kita datang daripada mana, datang daripada Pasir Putih dan sebagainya, boleh singgah di Pasir Tumbuh. Yang datang sebelah sana, yang area Kota Baru, kalau jumpa boleh ke agensi Kota Baru nak berurusan berkaitan dengan barang kemas Zulian, nak menyadu ke nak apa dan sebagainya. Tu yang berada di Kelantan lah. Yang berada di luar negeri Kelantan mungkin boleh berkunjung ke agensi-agensi yang berdekatan. Okey. Ada soalan tak nak tanya? Kepanjang dah tak isu cikgu. Isu tadi ada 4 isu. Gatal. Yang keduanya isu berkenaan dengan tak boleh gada, tak boleh jual. Yang ketiganya mahal barang kemas Zulian. Yang keempatnya sama ada tahan lama ke, mudah luntur ataupun macam mana kalau terkena air masin dan sebagainya. Gitu. Ingat dah, barang kemas kita kena sentiasa dicuci. Maksudnya cuci macam mana? Sabunkan ia, shampookan ia, supaya ia sentiasa bersinar, berkilau, jadi tahan berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun kalau kita pandai menjaga barang kemas kita. Gitu. Okey, ada soalan tak? Aku nak tanya. Soalan dan sebagainya lah. Hello, Wan Zafifah. Okey, Nur Fahana. Ada soalan tak? Nak tanya cikgu. Cikgu ngajar ni. Kalau ada apa-apa, nak beli ke nak apa, just hubungilah business partner cikgu di bawah tu. Rasa dah ada tulis nombor telefon masing-masing dah. Tu sebab cikgu tak tulis nombor telefon cikgu tu. Lama dia kata cikgu nak jual lah, duk gapo cikgu ni dak. Tak boleh salah. Jadi kita bagi ilmu. Jadi maknanya sebab kita tak kerja, kita bagi ilmu kepada semua orang-orang di luar sana. Dengan share. Lepas tu insya-Allah lah bertakut sakut rezeki kita ke. Gitu. Jadi ilmu cikgu ni untuk semualah. Tak kira sama ada dalam cikgu ke ataupun bisnes partner cikgu ke atau mereka yang memang sekarang ni tengah melakukan bisnes Zulian. Dan Zulian masih lagi ada. Kadang-kadang satu lagi isu, kadang-kadang bila kita pergi mana-mana lah, tak kira mana-mana, kita jumpa dengan orang lama-lama Zulian yang pernah menjadi ahli Zulian ataupun pernah menggunakan barang kemas Zulian.
dia akan kata bahawa ada lagi tak Zulian? Ada lagi tak Zulian? Sebenarnya untuk pengetahuan semua, Zulian tak pernah tidak ada. Maksudnya lah sejak tahun 1989 tu Zulian tidak pernah tidak ada. Yang tidak ada tu mungkin penjual dululah. Penjual dulu yang mungkin tidak aktif sekarang. Jadi kita sendiri pun sebagai pengguna barang kemas Zulian, bila kita dah guna barang kemas Zulian, pastikan bahawa kita kenal, ataupun kita sebagai ahli Zulian, kita kenal di mana agensi, di mana kedai Zulian. Senang berurusan. Apa saja kita nak sadu barang kemas ataupun kita nak buat apa-apalah, bila kita dah kenal kedai, jadi maknanya ialah mudahlah urusan kita. Gitu. Jadi kita tak berharap kepada penjual, tak berharap kepada upline kita nak dapatkan apa-apa info maklumat tentang produk-produk Zulian. Kena kedai Zulian orang panggil gitu. Ni dah jadi ahli lama dah. 10 tahun tapi kedai Zulian tak kenal lagi. Yang mau apa kali dah naik dah. Seminggu sekali naik mula ni PKP pun kita naik sangatlah. Tapi nak ayat Imo kena banyak kali. Imo kena, Maiden kena. Tapi kedai Zulian tak kena. Nirwana kena kalau kat area Kebahagiaan lah dah. Nirwana kena tapi kedai Zulian tak kena. Rugilah bagi saya lah. Rugi. Kita anggap pergi kedai Zulian macam kita pergi Billion. Macam kita pergi Imo lah gitu. Dah. Okey. Ada tak soalan? Hai, Shalala Muah. Nanti cikgu WhatsApp lah deh nak buat facial bila. Okey, hai. Terima kasih kerana biasa bersiaran bersama Cikgu Umi deh. Cikgu Umi campur-campur. Ada kecik bahasa baku, ada kecik dialek Kelantan. Okey. Ada soalan dah nak tanya ke apa? Sebab mungkin saya akan hentikan saya punya live ni dah lebih pada 30 minit. Okey, apa lagi isu berkaitan dengan nama Zulian nak tanya? Macam mana nak trade in boleh ke tak? Okey, trade in barang lama deh. Maknanya tak ada lagi stok di syarikat Zulian. Macam tu kita boleh trade in dan barang kita nak trade in tu dia rosak. Rosak lah kita boleh trade in. Bahawa barang Zulian jangan dibuang merata-rata. Jangan anggap bahawa barang tu tak berguna. Yang patah-patah tu kan, yang lama-lama, yang kita masih lagi simpan, ataupun yang cabut hook lah, apalah, patah lah, apa sebagainya, kita boleh trade in dengan barang yang baru. Tukar nak pakai gold ni kau. Tapi harga dia, contoh kalau harga asal 300, kena carilah barang yang lebih mahal daripada 300. Macam ni lah, macam kita tukar seluar tu. Seluar ke baju, kita beli baju kat supermarket kan. Baju kat supermarket kita beli, lepas tu kan ada dia punya itu saiz ke dan sebagainya, kita beli dengan harga RM30. Jadi kita kena cari harga yang sama macam tu ataupun lebih lagi. Gitu. Sama juga dengan barang kemas Zulian, tak boleh trade in tapi dengan syarat lah. Dengan syarat apa-apa saja kena berurusan dengan agensi lah, nak ambil maklum macam mana, harga berapa kena bayar, harga berapa kena tambah dan sebagainya. Itu sebab kita sebagai pengguna barang kemas Zulian memang kena dekat dengan agensi, kena selalu berurusan dengan agensi. Kena pergi sendiri. Dak, ia mau cek mahu benar. Ia mau beli pergi supermarket boleh pergi. Kadang-kadang anak-anak hari Temek RCT tu kadang-kadang setiap minggu boleh pergi dok. Tapi kalau nak pergi kedai Zulian, ya Allah ya Tuhanku, upline juga ke cari barang. Okey, kedai Zulian. Sebab kedai Zulian tu dia punya khani tu semuanya baik-baik belaka, manis-manis belaka. Tak ada backing pun situ. Aku tak. Okey, ada soalan tak cikgu nak tanya? Sebab cikgu hi Heli J, Ustazah daripada SK Zainab 1. Zainab 1. Kenangan yang orang kata sangat itulah kenangan lama di Zainab 1. Lagi pula sekolah tu ajak dak. Okey, ada soalan lagi tak? Aku nak tanya ke apakah berkenaan dengan Mas Zulian. Tadi cikgu dah, dan kepada mereka yang baru bersiaran dengan Cikgu Umi selalu bersiaran setiap minggu insya-Allah lah sepanjang PKP ini. Setiap hari Jumaat jam 3 petang berkaitan dengan produk-produk Zulian. Jangan kata nak jual dak. Tapi cikgu nak beritahu, nak wawarkan ilmu berkaitan dengan emas Zulian. Berkaitan dengan emas Zulian. Banyak lagi nak tunjuk ni sebenarnya, tapi koleksi daripada syarikat Zulian ni comel dak. Ni hak lama juga ni. Ni hak lama, pattern ni memang tak ada lah. Ada yang WhatsApp saya nakkan ni. Dia kata cikgu, hop besar tu ada tak lagi dah. Sekarang tak ada dah. Ni tengok belian dia. Dia punya belian tu belian Swiss Zubit Zirconia. Belian sintetik buatan kilat belian ni dia import daripada Austria ataupun Switzerland. Tempat kita tak ada deh belian ni. Ni pun besar. Cikgu tak pakai dah sebab besar sangat. Tapi kalau nak pergi mana-mana function ke apa, cikgu pakai je besar ni dah. Ni contoh beberapa koleksi yang memang comel lah. Comel ni. Contoh loket ni, kalau hot real, hot smoothie ni tak tahulah berapa. Sebab tu tak aja beli hot di luar sana lah.
Tak payah cikgu sebut mana-mana dah. Lama jadi isu pula. Okey, contohlah. Contoh bangle. Okey, contoh bangle daripada syarikat Zulian. Memang banyaklah, ada hot tak bertek lagi ada. Tak tahu nak pakai masa mana. Saya suka pakai ni. Saya suka pakai hot kata gajuh ni. Ni budak dekat Syirah. Hot ni memang kukuh lah, saya suka ni. Hot ni kalau ada function, insya-Allah saya pakai lah. Saya ada function ke apa kan lagi makan-makan ke hotel ke. Dululah. Sekarang ni muka PKP dekat rumah saja. Okey, apa lagi? Ada kok soalan? Untung gapo pakai bagi untung gapo pakai untung gapo? Dah anak saya tu Cik Ina tanya. Saya paksa dia bagi soalan. Okey, ada juga ada anak murid kena paksa cikgu. Kita cikgu tanya soalan, kita tak ada jawab. Okey, untuk mana kita pakai emas Zulian? Okey. Setiap bukan emas Zulian saja, jikalau kita akan dapat untung kalau kita sebagai ahli Zulian. Kita sebagai ahli Zulian. Dan sebenarnya bukan ahli pun dapat juga keuntungan, tapi kuranglah. Tetapi sebagai ahli Zulian, jadi mereka yang belum lagi jadi ahli Zulian, jadilah ahli Zulian. Rugi tak jadi ahli Zulian. Jadi ahli Zulian sekarang ni harganya sangat-sangat murah, iaitu sebanyak RM48. Kalau dulu masuk dulu 72 mula sekali dia pelapel 72, lepas tu dia tunggu pula naik pelapel 5 pelapel, lepas tu tunggu lagi RM48, dan tahun ni adalah tahun kedua yang paling murah sekali yang dikenakan oleh syarikat Zulian dah. Bila kita berdaftar sebagai ahli Zulian, maknanya adalah kita adalah sebahagian daripada syarikat Zulian. Jadi syarikat Zulian ni syarikat yang mengeluarkan produk-produk Zulian. Dia macam-macam produk ada, daripada sekecil-kecil tu kan. Sekecil-kecil ataupun semurah-murah bagi gigi dengan family wash, dengan sebesar-besar barang-barang mega, contohnya pelapis tilam, Beyond Water dan sebagainya. Kita sebagai ahli Zulian, pertama sekali kita dapat harga yang lebih murah, iaitu di antara 15 hingga 20%. Harga lebih murah setiap barang itulah, bergantung kepada barang. Itu dosa. Yang keduanya, setiap apa yang kita belikan itu pitih masuk semula. Dah, kalau sebut pitih masuk semua kena. Dah. Lepas tu ada setengah juga kata ke, cikgu buat 10 hijab. 10 hijab kalau kita sedekah, ke dapat dah benda tu ke siapa akhirat esok. Dah. Jadi mula-mula cikgu join Zulian tahun 2013, cikgu dapat cek bernilai RM7. Tiba-tiba dapat cek. Dan ni tak ada dah, dia terus direct dalam akaun kita. RM7 dapat, ya Allah, tapi saya tak ingat sehingga saya tak tunaikan cek tu. Jadi benda tu jadi macam memori lah. Lepas pada tu saya mula menggunakan benda-benda lain lah selain daripada bagi kemas. Bila pergi kedai Zulian tu, suruh pergi kedai Zulian tu. Pergi kedai Zulian tengok ada shampoo, ada Febrini wash, ada sabun basuh, sapu latas, sapu mozek, semua daripada hujung pagar, hujung rambut sampai hujung kaki, dengan daripada pintu pagar kita depan tu sehingga ke pintu pagar belakang. Ya, produk Zoom betapa banyaknya. Jadi guna pastasa hingga satu guna tu, lepas tu datang pula statement, boleh dalam 100 lebih gitu, daripada RM7 sekarang ni dah sudah dalam 4 angka lah. Tak capai lagi 5 angka bagi kita buat part time ke. Buat part time, buat gitu-gitu, bagi ilmu gini. Kalau ada orang nak kita beli barang tu saja. Sekarang ni dah menjangkau pendapatan dalam Zulian sebanyak 5 angka lah. 5 angka. Alhamdulillah, berkat daripada ketekunan, kesabaran, kita dah boleh hasil sekarang ni. Jadi sebagai pengguna saja pun kita dapat hasil. Tapi dengan guna pakai saja produk Zulian. Maksudnya lah kita tukar dulu beli supermarket dah. Supermarket ke apa, tak payah sebut lah, nama jadi viral pula. Supermarket ke apa-apa sajalah. Kita beli, tak ada 1 sen pun. Maksudnya bonus hak kita dapat. Jadi kalau sebulan-bulan tu kita habiskan duit ringgit kita sebanyak 400, 500 kan, satu troli tu kan. Jadi benda tu maknanya tidak membuahkan apa-apa hasil. Tapi dalam Zulian, apa saja yang kita beli, apa saja yang kita guna pakai sendiri. Tukar jenama. Kalau dulu kan beli hot supermarket, jenama A, jenama B, jenama C, lalu guna pakai. Sabun pun guna sabun Zulian, shampoo pun guna shampoo Zulian, segala benda yang ada dalam Zulian pakai belaka, insya-Allah duit mari semula. Duit mari semula tu maksudnya ialah kita dapat bonus lah. Bonus kita tu bergantung kepada kita duduk di tahap mana. Tahap yang paling rendah sekali adalah 10%. Jadi bayangkan apa saja kita beli produk Zulian, kita dapat 10%. Lepas tu dia meningkat pula. Meningkat dapat 14%, dapat 20%, dan last kali macam Min dapat 28%. Setiap barang kemas Zulian kau, barang-barang produk-produk lainnya akan diberikan bonus sebanyak, kalau paling tinggi tu 28%. Dan juga pasti ada inisiatif-inisiatif lain lah, termasuk pelancongan keluar negara. Pergi Bali itu tak lagi sebab pandemik, tapi syarikat Zulian bagi duit kita.
Sebab tak lagi ke, dia ada tabung pelancongan, kita panggil tabung kita buat jualan ke apa, dia ada satu tabung pelancongan, dan dengan menggunakan tabung pelancongan tu lah kita layak sama ada untuk menyertai seminar-seminar yang diaculkan di Hotel Bintang oleh HQ, ataupun kita ke pelancongan ke luar negara secara percuma, free weh. Cikgu pun tak juga benda free ke. Itulah keuntungan kalau anda, sebab anda menjadi ahli Zulian yang aktif lah. Tapi kalau menjadi ahli Zulian yang kata pakai guna pun tak apa dah. Kalau misal 50 hingga sebulan masuk dalam akaun kita ke, darab dengan 12 bulan, berapa kita dapat? 600 dah dengan guna pakai produk Zulian. Produk Zulian tak nak takwil, maksudnya ialah tak nak tag lah. Saya boleh buat macam tu. Tak nak tag gini tak jadi, kita pakai tak jadi dak. InsyaAllah, dan Alhamdulillah setakat ni saya guna pakai produk-produk Zulian. Semuanya saya puas hatilah. Sama ada daripada sabun basuh ke, shampoo rambut ke, apa saja produk Zulian, puas hati. Jadi maknanya duit kita tidak mengalir ke tempat lain lah. Kemudian satu laginya ialah kalau saya amat menganjurkan kepada mereka di luar sana yang baru tengok live kita ke, ataupun masih lagi stay tune selama 45 minit bersama Cikgu Umi, cintailah barang Malaysia, barang buatan Malaysia, gitu. Sebab apa, dalam keadaan sekarang ni ke, dengan keadaan sekarang, dengan keadaan pandemik sekarang, memang negara kita tahu ke sedang menghadapi kata, yalah dengan keadaan macam ni, jadi kita support lah barang buatan Malaysia. Maksudnya bila kita guna barang buatan Malaysia, dan untuk maklumat semua, Zulian tu merupakan produk yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia. Kira dia di Penang je. 5 jes apa ada Penang. 5 hari dan masa sehari pun apa ni boleh nak wayak gitu. Jadi supportlah barang buatan Malaysia. Dan kalau Zulian, produk ni memang best lah bagi saya. Maknanya kita guna barang buatan Malaysia dan ia akan kembali dalam negara kita. Berbanding kalau kita guna produk-produk daripada luar negara, maknanya kewangan kita tu mengalir keluar dan ia memberi keuntungan kepada rakyat mereka lah, tidak kepada rakyat kita. Gitu, dengan bahasa yang paling ringkas ke, supaya kita faham sayang pada produk-produk Malaysia dalam keadaan sekarang ni lah, pandemik COVID-19. Okey. Hai, hello Fadilah Dila, Rosak Yaya. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Puan Najib Zulianti. Dalam Zulian saya dikenali sebagai Diamond Sales Manager. Tak tahu bila lah nak ke pangkat CDM. Serah macam nak buat macam ni je lah. Santai-santai macam ni dah. Betul-betul bagi ilmu kepada mereka yang di luar sana. Okey. Ada soalan tak? Lagi soalan aku ada downline saya tu, saya suruh sediakan soalan. Saya suruh sediakan soalan. Sia ke dia ni. Dan untuk maklumat semua, Cikgu Umi akan bersiaran setiap hari Jumaat jam 3 petang berkenaan mengupas isu-isu tentang produk-produk Zulian, ataupun nak royak pasal produk Zulian terbaru. Dan sepanjang PKP ni lah, sebab kita tak ada kelas di agensi ke. Dan hari Jumaat ni kalau di Negeri Kelantan merupakan hari cuti, jadi Umi Rebu Puluhan ni nak bagi ilmu selain daripada kita memberikan ilmu di sekolah. Hari lain tu, hari Jumaat Sabtu, kita isi masa kita dengan ilmu-ilmu lain, sebab ilmu Allah ni luas. Jadi lebih banyak ilmu, lebih banyak kita tahu, lebih banyak kita dapat manfaat. Rasa nak tutup tak? 2 minit lagi. Dan terima kasih kepada mereka yang stay tune bersama Umi daripada tadi jam 3 petang hingga sekarang ni hampir jam 3.45 petang. Dan saya dah bagi soalan data. Oh, tak nampak. Ke apa? Farah tanya ke pasal ni? Tanya semula. Tak sikit. Tak semula. Cikgu jawab mata. Okey, di atas ni. Tadi tengok scroll sebab dia jauh sikit ke. Dengan foto dia jauh sikit. Bagi soalan semula. Apa dia? Tanya saat ni. Okay, soalan berkaitan dengan bayi kemah lah. Sebab hari ni kan ABM kita bayi kemah. Nanti benda lain tu nanti semula-semula pula. Semula-semula pula. Hari ni berkaitan dengan barang kemas. Ni skut tawa pun ada. Skut tawa. Skut tawa kecil. Kalau ni lama ni, ni memang lama, sekitar tahun 90-an. Ni lama, memang betul lama. Masa tu dapat tu dia macam kusam dah, kusam tak berseri. Saya pun pergi sadu lah. Pergi sadu. Ni masa tu akak tu memang tak usir lah, sebab benda tu kena lepak aku kodel. Tapi kalau saya bagi tahu benda ni disadu dengan mas 10, memang dia akan ambil sipir, tak jual saya. Okey, ada soalan tak? Farah, tanya semula Farah. Cikgu nak tutup dah siaran cikgu. Koko pun ada. Koko. Besar dah saya ni
Kalau pergi sekolah jaga-jaga pakar sebab besar lajuk. Besar lajuk. Namun dia mau panggil Cikgu Mah. Mungkin ada yang tak tahu kalau nak sadu ada kad atau tak ada kad tu berapa. Okey. Kalau ada kad, kad ahli kan. Kad ahli jangan letak merata. Nanti susah kita nak sadu. Kita susah nak sadu sebab kalau dulu memang mana tak ada kad, syarikat terima. Sekarang ni duduk lagi sebab zaman sudah berubah. Dan syarikat Zulian memperuntukkan sebanyak 2 juta nak sadu mah. 2 juta setahun. Nak bagi percuma kita. Ahli-ahli Zulian. Itu saya kata servis Zulian berikan memang TikTok lah. Tak nak share ni lagi. Okey. Baik, bila kita nak sadu, kad ni kena ada lah. Kad ni kena ada. Dan bila kita beli kemas Zulian, pastikan kita tepek tag tu. Kita beli tu, balik tu kita tepek selalu. Lepas tu kita labelkan sedikit. Contohnya macam ni, Rata Timur. Okey, Rata Timur. Rata Timur ni, kita kad lah dia punya tag tu, tepek lalu sini, tampak kat sini. Jangan lalas lah. Sipen molek, sipen macam mana? Sipen dalam file ataupun album. Sipen. Sampai satu ketika kita nak sadu benda ni. Sebagai contoh dalam setahun tu nak raya ni kan. Kita pun nak sadu benda ni, bawa yang ni dan juga kad bersama kad. Kemudian kalau yang macam ni harganya adalah RM8. Tapi tengok keadaan juga macam mana. Contohnya ialah kalau misalnya ada benda ni putus, syarikat akan cas sebanyak RM5. Ataupun kalau yang jenis permata macam ni tu kan, kita tak perasan. Tiba-tiba kita tengok dia jatuh. Tapi pas nak jatuh lah. Contoh dia jatuh lama guna 5 tahun dia tahu. 7 tahun guna mata dia mungkin dia akan jatuh ke apa. Bayarannya sebanyak RM5 saja. Ataupun pin ni ke patah. Bayarannya RM5 lah. RM5 untuk apa dia? Untuk yang WhatsApp tu dan tambah lagi dengan hak pengangkutan tu. Jadi kalau ni RM8, kemudian letak atas JNT kan, nak tak tahu band orang tu kena bayar. Tapi yang disadu dengan mas 10 tu adalah percuma. Dengan ada kad ni. Tak ada kad ni dia bayaran lain. Okey, tak ada kad ni dia ada bayaran dan untuk dia bergantung kepada jenis-jenis apa dia barang kemas kita nak sadu tanpa kad tu. Hak lebih pastinya Umi nak terangkan ialah kita bawa barang, contoh macam ni tak ada kad ke. Kita nak sadu, kita bawa benda ni ke agensi yang berdekatan. Lagi mudah sebenarnya. Kalau Umi nak beritahu sini nanti silap pun perkiraan nama anda kata Cikgu Umi kata lagu ni, agensi kata lagu ni. Jadi untuk mengelakkan daripada percanggahan pendapat tu, bawa barang kemas kita. Bawa sendiri dah. Bawa sendiri lepas tu pergi. Sediakanlah duit, beberapa duit. Kalau hak ni mahal juga lah tanpa kad. Saya boleh royak dalam 30 ataupun RM40. Soal ni RM8 dah. Memang lah. Tapi tu masih lagi murah. Masih lagi murah. Kalau anak sadu dengan mas 10 rasa macam tak logik lah. RM40 ataupun dari lebih kurang tu lah. Lebih kurang tu. Tak sampai RM50. Tak logik nak disadu dengan mas 10 dengan harga yang begitu murah. Tu pun murah lagi. Allah baik betul-betul syarikat Zulian ni. Okey, tu dah. Harap saya pernah jadi ahli petang 90-an. Dia macam ni. Okey, hidup lagi ke keahlian saya macam nak sadu ni. Sekejap lagi saya PM dah. Okey, berkenaan dengan hidup ke mati ahli Zulian. Ramai sangat bila kita jumpa di luar sana, ahli saya hidup ke tak? Ahli saya hidup ke tak? Sebenarnya gini, dengan kata lainnya, contohnya kita buka satu akaun bank. Kita buka dan kita letak dah duit kita dalam RM10 macam dalam tu dah. Lepas tu lama tu kita tidak aktifkan. Maksudnya kita tak ada keluar masuk duit ataupun tidak membuat sebarang transaksi lama-kelamaan. Bank akan telefon ataupun bagi mesej kita ataupun bagi surat akaun anda akan dimatikan. Sebabnya tidak aktif dan sebagainya. Okey, dia mudah ya sebenarnya supaya keahlian kita tu sentiasa aktif. Iaitu kita sentiasa membuat pembelian di agensi Zulian. Maksudnya ialah guna pakai saat ni lah. Guna pakai saat ni bila cukup 600 BV ataupun dalam perkiraan ringgit Malaysia 1,200 setahun, keahlian kita akan di-renew secara percuma. Tapi kalau misalnya tak cukup banyak tu, boleh renew sendiri sebanyak RM24. Ya Allah, Tuhan kemurahnya pesing ya saya. RM24, RM2. RM2 sehari dah dah RM2 sebulan. RM2 sebulan. RM24. Maknanya RM2 sebulan saja. Jadi renew je lah ahli tu. Jangan bagi mati ahli. Sebagai contoh, kalau hari ni kita keadaan kita dah expired date dan kita tidak syarikat bagi masa kita selama 3 bulan. Maksudnya ialah 90 hari daripada tarikh ini, barulah keahlian kita akan betul-betul diterminatkan. Maksudnya akan dihapus daripada sistem. Nak bagi tahu betapa sayangnya syarikat Zulian kepada kita. Tapi kalau yang lain, hari ni dah mati ahli, esok memang dah tak boleh nak renew lagi. Tapi syarikat Zulian bagi kelonggaran kepada kita selama 90 hari untuk kita renew balik. Renew balik keahlian kita tu gitu. Betapa sayang syarikat Zulian dengan kita. Dan bila kita duduk di 28%, bonus prestasi rugilah kalau kita dah mati ahli.
Dan rugilah. Ni untuk mereka yang orang kata ahli masih lagi ahli lah. Yang kalau dah 90-an tu mungkin lama tak ada lah. Dan maknanya kena daftar yang baru. Daftar yang baru di bawah upline lain lah pula. Macam tu. Harap boleh menjawab lah kepada Puan Asma Ismail. Okey, macam mana nak sadu ni? Okey, nak sadu kami juga saya sendiri menjalankan perkhidmatan menyadu semula barang kemas. Jadi boleh lihat di sama ada PM secara messenger atau sebagainya, ataupun berkunjung ke agensi yang berdekatan. Mana-manalah. Kalau jauh tu boleh menghubungi saya. Mungkin jarak ataupun dalam keadaan PKP sekarang ni kita nak pergi mana-mana tempat susah dah. Jadi boleh PM saya ataupun nanti saya akan messenger lah, akan PM inbox Puan berkenaan dengan cara nak sadu barang kemas Zulian. Okey, ada soalan lagi tak? Nak tutup lah untuk kelas kita untuk hari ni. Kalau pasal emas memang setiap minggu buat kelas pun tak apa pasal emas. Macam-macam cerita. Dia topik emas ni macam-macam cerita. Isu-isu terhangat, konsep barang kemas Zulian macam mana, apa beza barang kemas Zulian dengan 916. Mungkin saya boleh utarakan benda ini pada minggu depan lah, perbezaan di antara cara pembuatan barang kemas Zulian dengan pembuatan barang kemas yang lain untuk pengetahuan kita lah. Bukan kata kita nak judge apa tidak, untuk pengetahuan kita supaya dengan ilmu ini kita boleh gunalah sepanjang kehidupan kita sama-sama. Okey, itu saja daripada saya. Rasa cukup dah selama 45 minit. Cikgu Umi bersiaran langsung kelas online di FB Live, dan kita akan berjumpa lagi insya-Allah pada minggu depan sepanjang PKP, kalau ada PKP lagi lah minggu depan, dan minggu satu lagi kalau masih lagi berlangsung PKP, maknanya kita tetap continue dengan kelas kita dengan produk-produk yang terhangat sensasi dalam syarikat Zulian. Dan terima kasih yang menonton siaran daripada jam 3 hingga 3.45 petang. Dan last sekali daripada saya, apa saja berkenaan dengan maklumat tentang pasal barang kemas Zulian, boleh lihat link di atas tu. Saya tulis link YouTube channel saya, Cikgu Umi, sebab dalam tu saya post pelbagai berkenaan dengan barang kemas Zulian, macam mana nak sadu, macam mana nak berkunjung ke agensi, macam mana kita nak buat transaksi jualan atau pembelian di agensi, macam mana kita nak sadu barang kemas kita, macam mana kita nak cuci barang kemas Zulian, dan macam-macam lagi perkongsian di channel YouTube Cikgu Umi. Jadi boleh link, tekan link berkenaan, kemudian jangan lupa untuk komen dalam YouTube tu, channel tu, dan tekan subscribe dan tekan lonceng. Jadi anda akan sentiasa mendapat info, sebab setiap minggu Umi akan post video berkenaan dengan produk-produk Zulian. Okey, itu saja dari Umi, dan kita jumpa lagi minggu depan, dan tata.